Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada kali ini, cikgu akan tunjukkan pula bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah kadaran dengan menggunakan teknik steering ajaib. Sebelum ini, cikgu ada menunjukkan cara penyelesaian masalah kadaran dengan menggunakan strategi melukis gambar rajah. Jadi kita kena tahu pelbagai teknik untuk menyelesaikan sesuatu masalah supaya kita boleh gunakan mengikut situasi soalan yang diberikan. Dah bersedia semua? Okey, jom kita lihat pada contoh soalan yang pertama. Harga 2 keping kek ialah RM6. Berapakah jumlah harga bagi 9 keping kek? Kalau kita lihat soalan ini, kita dapati ianya sangat ringkas dan mempunyai nilai yang sangat kecil. Tetapi masih ramai antara murid yang membuat kesalahan yang tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan tepat. Antara kesalahan yang biasa dilakukan ialah murid hanya mengambil nilai RM6 kerana soalannya meminta kita mencari jumlah harga. Jadi murid melihat RM6, soalannya pula ialah 9 keping kek, maka murid mendarabkan RM6 dengan 9 menghasilkan jawapan RM54. Sebenarnya jawapan ini adalah salah ya murid-murid. Kesalahan yang kedua pula yang biasa dilakukan ialah murid hanya membahagikan RM6 kepada 2 kerana murid ini tahu harga 2 keping RM6. Jadi murid cuba mencari harga sekeping kek. Maka operasi bahagi dijalankan menghasilkan RM3. Sebenarnya proses untuk menyelesaikan soalan ini masih belum selesai kerana murid tidak lagi menjawab soalan yang ditanya, iaitu mencari jumlah harga untuk 9 keping kek. Jadi kali ini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak selesaikan soalan ini menggunakan kaedah steering ajaib. Sebelum ini cikgu tunjukkan dengan gambar rajah, tapi kadang-kadang apabila soalan itu menyatakan nilai yang lebih besar, maka mungkin antara kita tidak mampu untuk melukis banyak-banyak. Maka cari satu kaedah yang lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Baiklah, dalam ayat pertama telah dinyatakan dengan jelas harga 2 keping kek ialah RM6. Maka kita tuliskan satu persamaan 2 keping ialah RM6. Maklumat ini sangat jelas murid kerana ada nilai di sebelah kiri dan ada nilai di sebelah kanan. Soalan yang ditanya pula ialah meminta kita mencari jumlah harga jika membeli 9 keping kek. Maka kita letakkan soalan yang ditanya iaitu 9 keping di sebelah kiri. Kita mesti menyusun maklumat-maklumat ini mengikut unit masing-masing. Cikgu letakkan tanda petak kosong untuk menunjukkan bahawa itulah soalan yang perlu kita jawab. Okey. Untuk maklumat yang pertama, ia adalah lengkap iaitu 2 keping bersama RM6. Cikgu namakannya sebagai orang kaya. Orang kaya kerana dia ada kiri, dia ada kanan.
Bagi yang di bawah ini, 9 keping hanya ada di sebelah kiri tetapi sebelah kanannya tidak ada nilai. Maka cikgu namakan sebagai orang miskin. Ceritanya begini, orang kaya dan orang miskin ini bersahabat baik. Orang kaya ini sangat kesiankan rakannya yang miskin itu. Jadi orang kaya ini cuba membantu rakannya. Apa yang dibuat? Ya, orang kaya ini memandu keretanya, memegang steering dan pergi ke rumah orang miskin. Jadi cikgu letakkan satu steering ajaib di sini. Pusingan steering itu untuk sampai ke rumah orang miskin. Orang kaya ini tidak boleh melalui kawasan yang ada petak kosong. Ya, kerana jika orang kaya ini melalui petak kosong ini, mungkin orang kaya ini akan jatuh ke dalam petak ini. Ya, lubang, namakan lubang lah ya. Jatuh ke dalam lubang. Belum sempat sampai di rumah orang miskin, orang kaya itu jatuh ke dalam lubang terlebih dahulu. Baiklah, apabila orang kaya ini memandu keretanya, memegang steering dan memulas ke rumah orang miskin ini, proses yang pertama yang perlu dilakukan ialah operasi bahagi. Kemudian berjumpa pula dengan 9 keping, perlu kita lakukan proses darab. Jadi daripada steering ajaib ini, kita boleh bina satu ayat matematik yang lengkap, iaitu RM6 bahagi 2 darab 9. Ayat matematik ini sebenarnya telah memberi satu markah di dalam peperiksaan, ya, di dalam peperiksaan untuk kertas 2. Kenapa? Kerana ayat matematik ini sebenarnya telah lengkap kerana dua proses bahagi dan darab ini telah memenuhi untuk diselesaikan masalah sehingga selesai. Jika kita lihat kesalahan yang pertama tadi, murid hanya mendarab. Untuk kesalahan kedua, murid hanya membuat perasa bahagi. Sedangkan daripada kaedah steering ajaib ini, kamu boleh bina ayat matematik yang lengkap, iaitu bahagi dan darab sekaligus. Daripada ayat matematik ini, kamu juga boleh menulisnya dalam bentuk pecahan, iaitu contohnya RM6 per 2 darab 9. Kamu boleh mendarabkannya terlebih dahulu, kemudian bahagi dengan 2, maka jawapannya ialah RM27. Atau kamu membuat pemansuhan pecahan. Di sini kamu masih mendapat satu markah kerana prosesnya adalah lengkap bahagi dan darab. Ya? Jadi RM6 bagi 2 kita buat pemansuhan. 6 bahagi 2 adalah 3. 2 bahagi 2 adalah 1. Kemudian kita darabkan RM3 dengan 9 menjadi RM27. Untuk lebih jelas, cikgu akan tunjukkan dengan contoh soalan yang kedua. Lina, Hawa dan Yani masing-masing membeli 5, 3 dan 4 biji apple. Hawa membayar RM4 untuk apple-apelnya. Berapakah jumlah harga untuk semua apple? Ya, soalan ini agak panjang dan memerlukan pembacaan dan kefahaman yang jelas sebelum diselesaikan. Oleh itu, untuk mendapat kefahaman yang lebih, kita perlu menandakan terlebih dahulu bilangan apple mengikut nama yang diberi. Lina
membeli 5. Kita mengikut turutan ya, sebab masing-masing membeli 5, 3 dan 4 biji. Jadi kita perlu mengikut turutan. Lina 5 biji, Hawa 3 biji dan Yani 4 biji. Hawa membayar RM4 untuk apple-applenya. Hawa membayar RM4. Jadi kita lihat RM4 tu untuk apple-nya. Apple-nya Hawa ialah 3 biji. Jadi kita tuliskan dulu persamaan ini ya. Tuliskan dulu 3 biji apple ialah RM4. Ini adalah pernyataan yang lengkap ya. Kemudian kita lihat apakah soalan yang ditanya. Berapakah jumlah harga untuk semua apple? Maka kita perlu menjumlahkan dulu apple-apple yang ada. Iaitu 5 tambah 3 tambah 4 menjadi 12 biji apple. Jadi kita perlu mencari jumlah harga untuk kesemua apple tersebut. Jadi letakkan satu kotak kosong ataupun lubang untuk menunjukkan itulah soalan yang perlu kita jawab. 3 biji bersamaan RM4 cikgu namakan sebagai orang kaya kerana pernyataannya lengkap. Ada kiri, ada kanan. Sedangkan soalan yang ditanya adalah tidak lengkap, hanya ada di sebelah kiri. Maka cikgu namakan sebagai orang miskin. Orang kaya ini cuba memberi bantuan kepada rakannya yang miskin dengan memandu keretanya, memegang steering, pula steering, menuju ke rumah kawannya yang miskin. Dalam perjalanan, orang kaya ini perlu membuat operasi bahagi iaitu RM4 bahagi 3, kemudian perlu mendarat dengan 12. Daripada sharing ajaib ini, kamu tuliskan satu ayat matematik yang lengkap, iaitu RM4 bahagi 3 darab 12. Ayat matematik ini sangat lengkap kerana ada operasi serentak dan inilah proses yang perlu kita teruskan untuk mengira jawapan yang tepat. Kamu boleh tuliskan dalam bentuk pecahan iaitu RM4 per 3 darab 12. Kamu darabkan terlebih dahulu menjadi RM48, kemudian bahagi 3 akan menghasilkan RM16. Ataupun kamu gunakan kaedah pemansuhan pecahan. RM4 bahagi 3 darab 12. Jadi kamu boleh mansuhkan antara 3 dengan 12. 12 bahagi 3 adalah 4. 3 bahagi 3 adalah 1. Maka yang tinggal adalah RM4 darab 4 iaitu RM16. Boleh faham murid-murid? Baiklah, kita teruskan dengan contoh soalan yang ketiga. Sebuah lori menggunakan 10 liter petrol bagi perjalanan sejauh 180 kilometer. Berapakah isi padu petrol dalam liter yang diperlukan untuk perjalanan sejauh 36 kilometer? Jadi daripada soalan ini kita cari terlebih dahulu di manakah pernyataan ataupun persamaan yang lengkap ya, maklumat yang lengkap tentang soalan ini ya. Baik, biasanya dia berada pada ayat yang pertama atau ayat kedua. Jadi di sini dengan jelas dinyatakan lori ini menggunakan 10 liter petrol untuk 180 kilometer. Jadi cikgu tuliskan pernyataan ini dalam bentuk persamaan kiri dan kanan.
Kemudian kita lihat pula apakah soalan yang ditanya, iaitu berapakah isi padu petrol dalam liter. Kerana sudah diberi dalam liter, maka kita tak perlu menukarkan unit, kita kekalkan unit sebab tidak diminta di dalam unit yang lain. Baiklah, berapakah isi padu petrol dalam liter yang diperlukan untuk perjalanan sejauh 36 km? Ya, kita letakkan 36 km. Itu soalan soalan yang tanya di bawah 180 km di sebelah kanan. Kerana perlu diingat, untuk steering ajaib ini kita perlu meletakkan nilai-nilai mengikut unit masing-masing. Maka kali ini tempat kosong berada di sebelah kiri. Lubang berada di sebelah kiri. Untuk menggunakan steering ajaib ini, kita tak boleh melalui lubang ini kerana dikhawatiri jatuh ke dalam lubang. Maka kita perlu melalui di sebelah mengikut arah jam. 10 liter 180 km ialah orang kaya, yang tidak lengkap adalah orang miskin. Maka steering ajaib digunakan untuk pergi daripada rumah yang kaya kepada yang miskin. Prosesnya berjalan. 10 liter mesti dibahagikan dengan 180 km, kemudian didarabkan dengan 36 km. Daripada steering ini, kamu boleh bina ayat matematik yang lengkap, iaitu 10 liter bahagi 180 km darab 36 km. Ayat matematik ini telah memberi kamu 1 markah untuk dalam peperiksaan. Baiklah, kita selesaikan dalam bentuk pecahan. 10 liter per 180 km darab 36 km. Jadi kilometer dan kilometer itu boleh kita masukkan kerana unit yang sama atas dan bawah. Kemudian kita perlu mendarabkan di atas. 10 liter darab 36 menjadi 360 liter. Kita bahagikan menjadi 2 liter. Ataupun gunakan kaedah pemansuhan. Kita masukkan dulu sifar dengan sifar, kilometer dengan kilometer. Kemudian kita lihat 36 dengan 18 boleh dipermudahkan. Dimasukkan 36 bahagi 18 adalah 2, 18 bahagi 18 adalah 1. Maka hasil yang kita dapati adalah 1 liter darab 2, iaitu 2 liter. Jadi cikgu harap penggunaan steering ajaib ini boleh membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kadaran yang lebih rumit, yang menggunakan nombor-nombor yang lebih besar, supaya masa yang kamu gunakan nanti lebih pendek, dan kamu tidak perlu melukis banyak gambar, kerana soalan-soalan sebegini melambatkan kita jika kita melukis gambar raja. Cikgu mahu kamu semua belajar betul-betul tentang kaedah steering ajaib ini, kerana pada sesi yang akan datang cikgu akan tunjukkan bagaimana teknik steering ajaib ini sangat efektif digunakan di dalam tajuk peratusan. Jadi perkongsian cikgu hari ini insya-Allah boleh membuka peluang pada kamu untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik, dan diharap apa yang cikgu kongsikan hari ini telah memberi kefahaman kepada kamu. Selamat belajar.